Oh, belum. Situ sih dah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, di video kali ini kami akan menerangkan berkenaan dengan tajuk yang akan kami bentangkan iaitu subjek BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Irfan Nazmi di sebelah Saya kanan saya dan saya selaku moderator yang bernama Haris Farhan dan di sebelah kiri saya pula Asif Aiman. saya. Okey. Bergerak kepada isi kandungan, terdapat 4 isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami. Yang pertama, kami akan menerangkan berkenaan definisi bahasa mengikut pandangan umum dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua, kami akan menerangkan berkenaan dengan peranan dan pemikiran Asma Haji Umar untuk memartabatkan bahasa Melayu dan seterusnya peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan akhir sekali, kesimpulan. Jadi izinkan saya memulakan pembentangan kami dengan beberapa rangkap pantun. Mencari timba di anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Irfan Nazmi untuk menerangkan berkenaan dengan definisi bahasa mengikut pandangan umum. Terima kasih selaku moderator. Jadi saya akan memberikan definisi bahasa mengikut pandangan umum. Secara umumnya, bahasa merupakan alat komunikasi bagi menyampaikan pemikiran dan perasaan melalui sistem tanda yang arbitrari seperti bunyi, gerak isyarat atau simbol-simbol tulisan. Seterusnya, kita akan melihat definisi bahasa mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan juga fikiran. Okey. Sebelum kami melanjutkan pembentangan kami, izinkan saya untuk menerangkan berkenaan dengan pengertian tokoh itu sendiri. Jadi tokoh merujuk kepada seseorang yang mempunyai pengaruh atau keberadaan yang penting dalam sesuatu bidang atau masyarakat. Ia boleh merujuk kepada individu yang mempunyai wibawa, kepimpinan atau kebolehan dalam bidang politik, agama, sains, seni atau budaya. Tokoh seringkali digambarkan sebagai seseorang yang memimpin atau menginspirasi masyarakat untuk menuju kepada tujuan atau wawasan yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam sejarah, kita mempunyai tokoh seperti Gandhi dan Martin Luther King memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan. Dalam seni pula, kita dapat lihat tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Shakespeare sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidang seni dan sains. Oleh itu, tokoh merujuk kepada seseorang yang memainkan peranan penting dalam bidang atau masyarakat tertentu. Jadi saya menjemput Irfan Nazmi untuk melanjutkan pembentangan ini. Okey, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang peranan dan juga pemikiran Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita haruslah mengenali dahulu tokoh kita iaitu Asma Haji Omar. Jadi kita akan melihat latar belakang beliau. Okey, Asma Haji Omar ataupun Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar dilahirkan di Jitra, Kedah
pada 5 Mac 1940. Osman Haji Omar juga merupakan seorang pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga merupakan Profesor Kerusi Tamadun Melayu Zakbar dan pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta merupakan anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Seterusnya, pada tahun 2000, Datuk Profesor Dr. Hajah Osmah menerima anugerah gelaran Doktor Persuratan dari Universiti Malaya kerana sumbangannya yang amat besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau juga banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa-bahasa orang asli di Sabah dan juga Sarawak. Beliau juga terkenal sebagai penulis prolifik dalam bidang tata bahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu. Okey, jadi sekarang kita akan melihat peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Asmah Haji Omar merupakan seorang penulis dan juga penyunting. Beliau banyak menulis dan menyunting banyak buku dan artikel dalam bahasa Melayu. Karya-karyanya mencakupi pelbagai topik termasuk tata bahasa, perbendaharaan kata dan perkembangan bahasa. Melalui hasil karya yang telah beliau lakukan, mampu membantu dan juga memperkaya dan memperluas pemahaman mengenai bahasa Melayu. Beliau juga merupakan seorang pengarang buku berilmiah. Beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa dan juga dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan oleh beliau ialah Panduan Wacana Akademik, Teori dan Penerapan, dan Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media. Beliau juga turut menerbitkan buku berkaitan tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya, kita akan melihat pemikiran Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Menurut Asmah Haji Omar, 2008, susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Asmah Haji Omar juga menganggap penting untuk memelihara dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Beliau menekankan pentingnya pemahaman dan penggunaan tata bahasa serta ejaan yang tepat. Dalam pandangannya, berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dengan betul adalah penting untuk membangun dan juga memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Okey, seterusnya, Asmah Haji Omar juga menekankan pentingnya pemakaian perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Beliau menggalakkan penulis serta pembicara untuk menggunakan kosakata yang luas dan bervariasi dalam bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu dapat menyampaikan makna dengan lebih tepat. Pemerkayaan perbendaharaan kata mampu membantu bahasa Melayu untuk mengimbangi perkembangan dunia moden dan sains. Beliau juga berupaya untuk membina kesedaran dan kebanggaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Beliau mampu mendorong individu untuk menghargai nilai dan kekayaan bahasa mereka sendiri serta untuk menggunakan bahasa Melayu dengan bangga dan efektif dalam kehidupan seharian. Pembinaan kesedaran ini dalam seseorang individu mampu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai aset budaya yang perlu dijaga dan dipromosikan. Seterusnya saya akan bagi kepada saudara saya iaitu Hasif Aiman untuk menerangkan. Terima kasih saudara kerana sudi memberi saya untuk berucap pada hari ini. Hari ini saya ingin menerangkan tentang peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim
dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kita boleh lihat latar belakang Nik Safiah Karim sebelum kita lanjutkan kepada seterusnya. Nik Safiah Karim yang dikenali sebagai Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan dan menetap di Kampung Banggun. Beliau juga merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau ini dilahirkan pada tahun 17 Disember 1939, iaitu sekarang berusia 84 tahun. Beliau ini juga mempunyai prinsip hidup, iaitu lakukan apa yang disukai kerana ia akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik dan tidak melakukan tugas dengan bidang yang tidak mahir. Selain itu, dalam bidang akademik, beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru, sekarang Sekolah Rendah Zainab. Beliau juga telah melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu, Jalan Damansara, Kuala Lumpur, yang kini dikenali Kolej Tunku Kursiah, Seremban. Setelah itu, beliau telah belajar di St. Francis Institution, Melaka sehingga lulus Higher School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau memperolehi ijazah sarjana muda sastera dengan kepujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Seterusnya, pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University dari negara USA. Selepas itu, peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim merupakan seorang yang pakar dalam bidang tata bahasa dan sosiolinguistik. Beliau juga pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim juga pernah menjadi pensyarah di Fakulti Sastera dan Sains Sosial di Universiti Malaya. Seterusnya, Nik Safiah Karim ini pernah dianugerahi Anugerah Akademik Negara oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2012. Beliau sangat memainkan peranan dalam mempromosikan kebudayaan Melayu melalui pengajaran bahasa Melayu dan penghargaan terhadap warisan bahasa dan budaya Melayu. Pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Selain itu, Nik Safiah Karim juga sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Seterusnya, Nik Safiah Karim juga seringkali menekankan pentingnya pengurusan masa. Menurut beliau, pengurusan masa ini amat penting kerana beliau sentiasa menumpukan kerjayanya di samping keluarganya. Nik Safiah Karim juga mengatakan pentingnya pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya yang terkandung dalam bahasa Melayu. Beliau memandang bahasa Melayu ini sebagai salah satu aset yang penting dalam identiti dan kebudayaan Malaysia. Oleh kerana itu, beliau mendorong supaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dalam bahasa Melayu kepada rakyat kita pada masa kini, seperti sastera, cerita rakyat dan tradisi lisan. Seterusnya, Nik Safiah Karim ini berpendapat pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan yang mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh.
Walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Di samping itu, pemikiran Nik Safiah Karim ini mendorong kesedaran akan pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan sebagai alat komunikasi yang kuat bagi masyarakat Malaysia. Usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melibatkan pendidikan yang baik, penggunaan yang efektif, serta pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya yang diwakili oleh bahasa tersebut. Okey, terima kasih kepada dua ahli kumpulan saya yang telah menerangkan berkenaan dengan peranan dan juga pemikiran dua tokoh, iaitu Asmah dan juga Nik Safiah Karim. Jadi seterusnya kita akan bergerak kepada untuk menerangkan berkenaan dengan cabaran bahasa Melayu pada masa kini. Jadi saya akan menerangkan tentang cabaran. Okey. Kedudukan cabaran pada masa kini ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kini semakin tercabar di negara kita. Penerimaan serta penggunaan bahasa Melayu oleh rakyat jelas amat mengecewakan. Lebih malang lagi, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dalam kalangan penutur bahasa Melayu turut tercabar kedudukannya. Sejak kebelakangan ini, bilangan penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya bahasa Melayu terus berkurangan. Banyak dalam kalangan mereka menggunakan bahasa Inggeris meskipun kurang fasih dalam bahasa tersebut. Pengaruh bahasa Inggeris yang mewarnai kehidupan harian generasi muda kian ketara apabila banyak penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya bahasa Melayu enggan atau malu untuk berbahasa Melayu. Mereka seolah-olah berusaha untuk menjauhkan diri daripada bahasa Melayu. Ada juga yang tidak mampu berbahasa Inggeris dengan baik, tetapi berusaha untuk menggunakannya walaupun mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan bahasa Melayu. Bab kata pepatah, lebih sudu daripada kuah. Penularan pengaruh bahasa rojak dan slangan turut menjadi duri dalam daging bagi penutur bahasa. Penggunaan bahasa rojak di negara ini bukanlah perkara baru kerana fenomena itu biasa bagi negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Proses mencampur adukkan bahasa ketika berkomunikasi antara satu sama lain menjadi sesuatu yang lumrah dan diterima sebagai gaya hidupan seharian. Generasi muda pada hari ini semakin gairah mencampur adukkan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi. Okay. Jadi dapat disimpulkan bahawa secara rumusannya kedua-dua tokoh yang telah dijelaskan oleh kedua-dua rakan saya ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Jadi usaha memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri adalah untuk mengangkat martabat sesebuah bahasa Melayu agar terus disanjung tinggi dalam kalangan masyarakat. Kedua-dua tokoh ini juga memberikan banyak sumbangan yang baik dalam aspek bahasa Melayu ini. Contohnya, mereka telah menghasilkan pelbagai karya yang mampu membaiki istilah-istilah yang digunakan pada masa kini dan memperbetulkan segala tata bahasa dan ilmu berkaitan dengan bahasa Melayu itu sendiri. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa menghargai bahasa ibunda kita ini kerana bahasa Melayu telah diperjuangkan sekian lamanya oleh pendeta-pendeta bahasa kita. Janganlah kita sesekali menyisihkan bahasa Melayu, terutama dalam majlis-majlis rasmi dalam negara kita. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan dalam memelihara bahasa Melayu agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan bahasa kita serta memastikan bahasa Melayu dapat menyelusuri arus kemodenan kita sekarang. Jadi izinkan saya untuk mendeklamasikan satu syair
satu sajak yang bertajuk Bahasa Kita karya Abizai. Bahasa kita berkurung menjadi tulang temulang, membina tubuh tamadun panjang sebagai pusaka warisan yang tak kunjung lebur oleh panahan matahari zaman yang tak pernah luntur ditikam hujan dugaan. Bicara yang ramah di lidah menjadi lisan utama di tanah ibunda dan seluas banjaran Nusantara. Bahasa kita berputik cantik, berkembang jelita, harum sopan mekar di kelopaknya, berbisik lembut, bersenandung merdu, mengundang asyik dan rindu dalam lirik dan lagu. Bahasa kita kaya dengan isi dan hiasan, penuh kikiasan syarat tamsilan, memperagakan corak bijak di sebalik pantun dan gurindam. Bahasa kita bukan sekadar bahasa lembah, terpencil dan lembah, tapi bahasa bersayap bestari, mampu terbang tinggi. Menyahut cabaran awan teknologi, menyambut seruan langit globalisasi. Bahasa kita, jambatan kukuh, tempat menyeberang, ke pulau perpaduan bersatu haluan, agar di setiap sukma warga berdenyut cinta serupa. Di mana bumi didiami, disitulah bahasa dikasihi. Bahasa kita, urat dan darah perjuangan bangsa. Jangan sesekali berani mengaku sebagai anak-anaknya yang setia. Jika bahasa segan mengalir di bibir, jika bahasa tiada mesra di jiwa. Oleh itu, izinkan saya untuk menutup perbincangan pada kali ini dengan serakat pantun. Jika saya Tuan Moderator, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kedua-dua tokoh ini. Okey, silakan. Pada pandangan saya, kedua-dua tokoh ini memberikan sumbangan yang amat besar terhadap bahasa Melayu di negara kita pada hari ini. Hal ini kerana persamaan dari segi dua orang tokoh ini, mereka memberikan sumbangan yang amat besar dari segi bahasa, iaitu morfologi, sintaksis, tata bahasa dan sebagainya. Mereka telah menerbitkan karya-karya seperti yang kita telah bincangkan tadi. Oleh hal yang demikian, kita seharusnya bersyukur dan juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh kita yang telah memberikan sumbangan yang sebesar ini kepada negara kita. Jadi setakat itu sahaja pada pandangan saya. Saya bagi kepada Tuan Moderator pula. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Irfan. Jadi berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh kami semua, diharapkan bangsa dan masyarakat pada hari ini dapat memartabatkan lagi bahasa Melayu bagi meneruskan perkembangan bahasa Melayu itu sendiri di peringkat globalisasi dan dapat digunakan di serantau dunia sebagai bahasa linguistik yang sangat terkenal sejak dari zaman dahulu lagi. Oleh itu, izinkan saya untuk menutup perbincangan ini dengan serangkap pantun. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah dan silap mohonlah dimaafkan. Pak Topik menjahitnya kopiah, kopiah dijahit, baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja perbincangan dari kami. Sekian, terima kasih.